ID Digital adalah satu program kerajaan di bawah MCMC yang bermula tahun 2021 dan beberapa hari yang lepas kerajaan bawah PMX mengumumkan diperuntukkan 80 juta ringgit dan belanjawan untuk mempercepatkan ID digital ini. ID digital bermakna semua maklumat peribadi kita, terutama yang mengenal kita dengan pasti, IC number, sama macam MyCard kita itu, dipadankan dengan biometrik lah, muka ke jari ke, supaya dikatakan betul-betul boleh kenal kita. Selamat, pasti kita ni siapa. Hilang IC pun tak apa, ada biometrik, kita boleh kesan kita. Tapi saya sebagai seorang yang lama dalam IT, saya nak beritahu bahayanya. Dalam apa jua sistem, ia boleh digodam. Saya terlibat dalam sistem security, sistem perbankan, sistem kawalan daripada godam, hacking. Jadi saya melahirkanlah kerisauan, melainkan MCMC mengumumkan cara dia akan menjaga data itu. Pertama, tidak digodam. Kedua, tidak dijual. Dua-dua ini sering berlaku dengan sistem kerajaan. Selalu kita dengar. Down satu hal, tapi lebih penting ialah maklumat kita tidak dijual kepada pihak yang tak bertanggungjawab, terutama musuh. MySejahtera dulu 170 lebih juta ringgit. Kalau bagi kita pakar dalam Malaysia ni buat tak sampai 2 juta. Kena tambah 8 juta lah untuk sistem pelayan, server sistem backup. Tetapi akhir kita dengar bahawa MySejahtera itu ada kaitan dengan syarikat luar asing, Yahudi, Israel, belakang Amerika, belakang Singapura. Dan encryption, kita tahu Israel yang paling hebat lah dalam encryption. Tapi kenapa kita tak ada fardu kifayah melahirkan encryption sendiri? Saya kenal pakar dalam negara, tetapi dia dibekukan. Saya kenal, kita ada ramai pakar, tapi kerana tak boleh buat duit, saya mintalah pihak kerajaan, terutama MCMC, ambillah ni serius. Ini bukan politik, ini bukan tabung nak pergi sapu wang lah. Ini masalah peribadi. Information is everything. Informasi boleh menggantikan hidup mati seseorang. Ia boleh digodam dari dalam. Ia perlu diaudit daripada luar. Kena ada satu badan audit, bukan badan kerajaan, bukan badan asing, mesti daripada rakyat sendiri yang ditubuh khas, yang kita boleh percayai. Mesti ada 2-3 grup. Ini serius. Ini nasihat daripada saya harap ditularkan. Ini penting. Boleh cek siapa Redwan Diun ini. Pakar mana dah keluar surat khabar. Tahun 2009 saya keluarkan muka depan Star Intech sebagai seorang pakar open source dunia, mengharumkan nama negara. Cuma terpendamlah berita itu kerana muka depan Al-Tantuya. Siapa nak tengok? Kita banyak genius, tapi sedihnya ahli-ahli politik kita, pegawai tinggi kerajaan kita di Mosti terutama, tak sedar tentang kita. Cuba awak pergi Google ayat ini, what the heck did Facebook buy? What the heck? H-E-C-K, bukan H-A-C-K, H-E, England, C-K. Berita 10 tahun dulu. Awak akan terkejut. Pakar hacking godam terhebat dunia adalah di Malaysia. Netscape application server, siapa yang buat? Ada dua orang berbangsa India daripada Johor. Yang Facebook itu Octagon. Mereka beli, Facebook beli, bukan syarikat tu, otak belakang dia. APEC sendiri pun round dunia. Perisian yang APEC lah buat sumber terbuka kerana boleh tahan daripada digodam kena sumber terbuka. Ini agak teknikal tapi mudah diterangkan kerana semua mata boleh nampak. Tapi kalau pakai Microsoft ke sistem orang ke, dia nampak, kita tak nampak. Tahu tak Microsoft sebelum nak masuk negara China, China suruh buka kod Microsoft tu. Itu pun mereka tak benarkan, mereka pergi reverse engineer. Tak perlu pakai Microsoft Office atau pakai WPS. Mereka jadikan sendiri. Itu kepakaran di China. Tapi kita ada kepakaran di Malaysia. Kita ada Adiputra. Kita ada 100 Adiputra sebenarnya. Tapi sedihnya, politik wang saja, politik kronisma saja, isu-isu yang lara saja mengepai kerajaan kita yang tak stable. Tapi ini serius. Ini dalam kerajaan. Ini bukan soal politik. MCMC, pegawai kerajaan, bawah Mosti, sedar apa yang saya cakap ini. Saya terlibat dengan Mampu OSCC, consultant. Saya tahu kelemahan dalam kerajaan.
Saya beritahu ini melalui social media supaya boleh ditularkan, supaya anda semua dengar. Tubuh satu jawatankuasa khas terdiri daripada pakar-pakar dalam negeri, orang kita, hacker-hacker kita. Kena ada 3 grup. Panggil saya lah, saya akan nasihati macam mana disaster recovery. Bagaimana kalau ada masalah malapetaka dalam negara, bila boleh kena godam, apa-apa boleh digodam. Kita ni terlibatlah sistem komputer, lagi bahaya kerana dia godam satu saja habis semua. Kalau kita pakai duit ke apa kan, tak didigitalkan misalnya, ini bab duit bukan identiti ya. Orang serang bank apa, you masih ada duit. Kalau Maybank dah masih ada duit, tapi pada secara makronya memanglah duit kita boleh dijatuhkan macam George Soros serang, tapi ada satu langkah lagi lah. Tetapi kalau semua dah digital, dia boleh Achilles heel kita namakan, kelemahan pada satu pusat, satu point of failure. So apa backup dia? Kerana kita tengok masa MySejahtera case ke apa, kalau you punya status merah ke apa, tak boleh pergi shopping ke apa kan, ini terlalu membahayakan kebebasan dan hak rakyat. Jadi kerajaan ini perlu berwaspada, jangan dimainkan oleh penjajah. Kita dah merdeka. Tak ada erti merdeka kalau sistem IT ni kamu tutup mata. Sekarang tentera tak perlu masuk negara kita secara fizikal, dia tentera secara cyber. Bila kamu online, dia boleh serang. Okey, saya harap ini diambil perhatian yang berat, dan saya harap rakyat ini sedar tentang ini. ID digital ada kebaikannya, tapi bahaya dia lebih besar. Dan saya sanggup dia ambil tindakan atas tomahan ini kononnya. Tapi saya sebagai seorang pakar IT. Ya, nama penuh saya Redwan D. Un. Saya duduk precinct 8 ni, Putrajaya. Saya terlibat projek ERP Financial Accounting Consequence. Kalau boleh ganti SAP, kalau Petronas buang SAP. Saya seluruh dunia bikin ini dengan negara-negara kebanyakan komunis, Rusia, Venezuela, Latin Amerika, Afrika, Vietnam, Thailand. Menteri Kewangan Thailand pakai sistem kita untuk perkiraan aset. Kalau Petronas pakai ini kan jimat negara ratusan juta. Kalau semua GLC Malaysia pakai, jimat kita setiap tahun berbilion ringgit dalam membayar leasing kepada barat dan luar. Salurkan sebahagian duit itu masuk dalam untuk menguatkan ekonomi, tapi salurkan ke dalam untuk melatih budak-budak kita pakar dalam alam cyber, pakar dalam IT, pakar dalam encryption, pakar dalam ID digital, pakar dalam menahan daripada godam. Ini satu fardu kifayah. Pertahanan cyber, alam dulu memanah lah, tapi sekarang cyber attack. Sekarang perang cyber tau, antara China dan Amerika, Rusia, Iran semua kan. Mereka ada, saya tahu, saya kenal kawan-kawan dalam tu. Memang hacker ni semua berperang lebih dahsyat kerana informasi mereka boleh mematahkan, boleh membaca data serangan ke apa, ke AI. Sekarang orang pakai AI. Mana grup AI kita kat Malaysia? Jom, tubuh satu jawatankuasa AI. Bagi saya mengetuai. Tak payah saya pun tak apa. Banyak adiputra di sini. Adiputra sekarang buat apa? Dia pakar matematik semua kan. Boleh bagi dia latihan. Bagi dia beasiswa. Sedihlah, saya sedih dengan semua ini. Saya bukan untuk iklan diri saya bukan nak mengacau. Saya cuma nak sedarkan negara tentang bahaya yang kian melanda daripada alam cyber bila kita mencapai ID digital tak lama lagi. Dan kita terbuang duit banyak. Sekali lagi, jangan ambil konsultan dari luar lah. Tolonglah. Mereka ni bukan pandai sangat. Orang kita lagi pandai kot. Saya berani buktikan. Bagi saya masa, bawa 10 daripada pakar dunia Israel ke semua. Saya ambil 10 daripada Malaysia. Kita tengok. Kau tim yang mereka ni bukan pandai pun. Okey, tak percaya? Cuba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.